Jadi kalau ada yang tanya di luar, saya dah ada data di LHDN contohnya, kenapa perlu pula isi? Kerana sebenarnya data daripada LHDN ataupun KWSP ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, hatta data bantuan daripada e-Kasih ataupun STR sekalipun tidak boleh dikongsi oleh kerana kekangan data. Biar betul, yang ini cakap lain. Tadi dia cakap lain kan? Sekarang tengok Jika anda tidak mendaftar dan mengemaskini data di dalam padu, kerajaan akan menggunakan data yang sedia ada dan didapati daripada jabatan-jabatan kerajaan sedia ada, dan kami beranggapan bahawa data-data itu mencukupi. Data mencukupi. PUL akeh. Tak boleh semak silang. Dia salah, dia isi dekat sini lain, dia isi dekat sana lain, dan itulah yang secara berterusan memanjangkan masalah exclusion dan inclusion error tadi. Okay, so tadi kita dengar yang pasal apa, inclusion and exclusion errors. Okay, kalau saya boleh bagi contoh sedikit lah. Okay, so exclusion errors, okay, dalam senang nak faham, rakyat yang sepatutnya layak tapi tak ada dalam database kita. Okay, so maknanya kita exclude nama-nama dia lah, sebab dia tak register ataupun dia tak sebelum ni mungkin tak ada dalam database. So itu adalah satu, kita panggil exclusion errors, maknanya kita tak masukkan. Inclusion errors pula, nama-nama yang ada dalam database ataupun menerima bantuan tapi dia tak sepatutnya terima. Inclusion errors. Okay, so ini adalah yang dua yang tadi Rafizi sebut lah. Okay, inclusion and exclusion errors. Orang yang patut dapat, dia tak dapat. Orang yang tak patut dapat, dia terus dapat. Kerana contohnya seperti e-Kasih, ia dimulakan dalam tahun 2007. Kemudian dia menggunakan pendaftaran daripada bawah yang perlu disahkan di peringkat pejabat daerah. Dia tidak terbuka kepada semua. Sebenarnya dia mengikut pencalonan. Jadi daripada tahun 2007 sehingga ke 2023 contohnya, dia memuncak sehingga ke 130,000 orang penerima. Sedangkan apabila kita mula semak silang mengikut sampel, kita tahu bahawa ada yang sepatutnya telah lama keluar daripada e-Kasih. Tapi mereka tak nak keluar lah. Kerana dia keluar, dia tak dapat bantuan. Jadi bila kita ada beratus-ratus pangkalan data kerajaan dan setiap satunya itu perlu dikemaskini dan dicuci datanya dari semasa ke semasa, itu menyebabkan kos dan juga tenaga yang membebankan kerajaan. Okay, so Rafi tadi bagi tahu e-Kasih dah launch tahun 2007-2008, dah lama dah. Okay, ni boleh dikatakan untuk B40 tapi yang kategori yang miskin tegar ataupun memang orang kata golongan asnaf. Sebab dalam platform ni, okay, kebanyakan orang miskin yang ataupun kebanyakan yang tak ada apa data dekat LHDN atau KWSP, dia orang akan kena minta, kena mohon, lepas tu kena verify dekat pejabat daerah. Kejap lagi saya tunjuk apa yang carta dia punya flowchart. Okay, so kat sini Rafizi ada mention satu perkara. Dia kata daripada 2007 sampai 2023 atau 2024, okay, so data tu dah, dia kata mungkin masa awal dia layak, tetapi kemudiannya dia tak layak. Okay, tapi jarang-jarang. Okay, ini persoalan yang agak menarik sebab saya tengok video Rafizi ni, DOSM, Department of Statistics Malaysia pun dia repost tau, okay, video ni. Okay, itu yang saya rasa macam janggal sikit. Sebab ahli politik memanglah dia orang sembang macam-macam. Okay, tapi sepatutnya Department of Statistics Malaysia, dia sepatutnya tahu e-Kasih ni satu platform boleh dikatakan kita dah proven dekat 15, 16, 17 tahun. Okay, dia kena mohon sebab apa, kemiskinan yang tegar kat bawah ni,
Okay, dia takkan stay lama dekat situ. Itu nombor satu. Of course, tiap tahun dia akan dapat, atau tiap bulan dia akan dapat bantuan. Okay, lama kelamaan, kalau dia berusaha, dia berniaga, mungkin dia keluar daripada betul-betul kemiskinan tegar tu, dia mungkin dia akan naik sedikit. Okay, tapi kita, kategori kita, okay, at least nak bagi subsidi, kita ada B40. Tapi jarang-jarang yang betul-betul dekat bawah ni, macam saya nak bagi analogi lah, kalau budak yang dapat E dalam kelas, okay, biasanya kalau dia ada kemampuan ataupun ni, dia mungkin daripada gagal tu, E tu, dia akan naik ke D ataupun C. Jarang-jarang daripada E, dia akan terus masuk A. Okay, kecuali kalau dia tiru ataupun dalam kes ni, kalau dia menang loteri ke, ataupun dia dapat harta pusaka ke apa ke, ataupun dia dapat hadiah, tiba-tiba dapat durian runtuh, baru dia boleh daripada B40 yang betul-betul yang tegar ni, boleh keluar daripada B40 pergi ke M40 ataupun T20. Jadi saya nak tanya, okay, dia kata 130,000 orang, okay, apa kata daripada just sembang macam ni, okay, dia cross check je, just bagilah data supaya orang tahu, okay, dari 130,000 orang, mungkin 10 orang ataupun 20 orang yang dah terkeluar daripada B40. Bukan keluar daripada kemiskinan, keluar daripada B40. Okay, ataupun apa-apa threshold yang kerajaan kata dia kalau keluar tu mungkin dia tak dapat bantuan, ataupun yang bantuan yang untuk IKAS ni mungkin katakanlah RM1,000 atau RM2,000 setahun, tapi dia sekarang ni mungkin dia dah masuk kategori B40 yang atas sikit, bukan B40 yang bawah, yang betul-betul yang bawah tu. Jadi mungkin dia tak layak dapat bantuan, mungkin RM2,000, tapi mungkin dia dapat bantuan BRIN ataupun STR ataupun bantuan SARA ataupun bantuan lain lah, e-kredit ke apa ke. Tapi dia still dapat bantuan. Dia tak adalah daripada B40 dia terus pergi ke M40 ataupun T20. Jarang-jarang mungkin boleh ada, okay, tapi jarang-jarang akan ada kes macam tu. Jadi kalau ada 130 orang, okay, dia gunakan alasan yang ni, okay, dia kata sebab tu kita kena gunakan satu ataupun create satu platform baru, okay. Tapi saya nak tanya balik persoalan yang sama. Kalau kita create padu, apa jaminan, okay, benda ni takkan berlaku? Sama juga, katakan sekarang ni saya gaji, contohnya lah, 1,500 minimum. Okay, tiba-tiba saya perform, ataupun siapa-siapa lah, okay, perform well. Daripada 1,500 naik 2,000, daripada 2,500. Jadi bukanlah setiap bulan, maknanya mungkin 6 bulan lepas confirmation atau probation, ataupun lepas tahun, ataupun 2 tahun, dia akan berubah juga. Jadi apa beza kalau IKASE, kalau sistem tu ataupun ada peningkatan, kalau dia create padu pun, mungkin juga benda ni akan berlaku. Jadi saya tak faham kenapa IKASE ni dijadikan satu alasan, oh, orang tu dulu layak tapi sekarang tak layak. Tapi sepatutnya bukan ke IKASE, sebab dia yang betul-betul tegar. Dia kalau macam kita yang carum LHDN, KDLSP, dia mudah sedikit. Sebab tangga gaji kita naik daripada 3,000 pergi 4,000 apa semua tu, kita punya kadar cukai ataupun kita berapa kena bayar ataupun insentif ataupun relief yang kita dapat pun dia akan berubah. Okey. Tapi yang kadar kemiskinan ataupun yang betul-betul yang bawah ni, jarang-jarang dia orang boleh keluar, kecuali macam saya kata ada durian runtuh ataupun dapat hadiah atau ni. Itu satu. Tapi bukan sepatutnya kategori yang ni, okey, patutnya ada yearly review. Maknanya tengok pemohon, okey, kata 130,000 orang, kemungkinan besar 120,000 atau 110,000 mungkin masih layak. Yang baki 5-10,000 atau 20,000 tu, mungkin dia ada satu lagi filter. Contoh kalau ada data daripada LHDN ataupun JPJ ataupun KDSP, dia ada gaji, contohnya lah sekarang ni sebab dia dapat gaji kurang daripada 1,500. Sebab tu dia dalam kategori IKASE. Tapi tiba-tiba tahun depan dalam LHDN ada keluar data, oh, gaji dia 3,000 contoh, okey. So maknanya mungkin dia dah automatik tak layak. Jadi dekat IKASE tu just masa review tu, bila ada data, kata ada data daripada LHDN yang mengatakan dia ada data dalam LHDN. Sebab sebelum ni dia tak ada data LHDN sebab dia tak kerja. Sekarang ni tiba-tiba dia kerja tahun kedua atau tahun ketiga. So data tu ada. So cross check kalau ada data tu, kalau katakan threshold 1,500 ke atas, mungkin tak layak kategori IKASE.
dia kena pergi kepada kategori LHDN atau under BRIM ataupun under e-credit, under under elon sara bantuan sara tu, so di kategori lain. Sama juga kalau tiba-tiba tapi LHDN biasanya ada ni lah info pasal rumah. Tapi kalau kereta contohnya lah, kereta tiba-tiba JPJ dia ada information, ada kereta bernilai 200,000 ke atas, so automatik dia tak layak, ataupun 100,000 ke atas ataupun 60,000 ke atas, automatik tak layak untuk e-kasih. Sama juga kalau rumah, tiba-tiba ada nama dia keluar dekat stamp duty tu, ataupun nombor IC, ataupun dekat SNP keluar, rumah bernilai lebih daripada 200,000, ataupun masa awal kata lebih daripada 300,000. Sebab kalau biasa dah boleh beli rumah lebih daripada 300,000, maknanya automatik mungkin dia tak layak untuk e-kasih. Tapi dia masih B40, tapi dia layak bantuan lain. Okay, so ada macam-macam jenis dia buat. Tapi persoalan saya sekarang ni, kalau dia kata, Rafizi kata e-kasih ni sebab data ni mungkin berubah, lepas tu kena clean up, so dia ambil cost. Tapi kalau pergi dekat padu, walaupun dia kata dia interlink, mungkin tak boleh buat kawasan sebab sekarang ni. Tapi persoalan saya, daripada create yang padu tu, mungkin boleh ada padu lah, tapi saya tak rasa yang padu tu yang be all and all. Sebabnya padu tu pun boleh je ambil data daripada e-kasih, LSDN, KDSP, JPJ, JPN, KPN, Kementerian Pendidikan, SPR, semua tu still boleh integrate. So kalau e-kasih dia kata orang tu mungkin dulu layak, sekarang tak layak, kan senang je, tak perlulah pakai kos. Tak tahulah, saya just cerita, just ambil yang e-kasih tu, every year buat review. Automatik kalau tak ada data daripada LHDN dengan contoh LHDN KDSP ataupun mungkin JPJ, kalau tak ada data yang orang kata trigger a certain threshold, then dia masih layak e-kasih. Tapi kalau trigger, just batalkan dulu ataupun letak tidak layak, so dia kena mohon balik. Masa mohon balik, then verify balik data tu. Apa yang susah sangat? Saya tak faham kadang-kadang kenapa kita nak menyusahkan diri kita pakai macam-macam formula. Tapi lah, padu on its own probably is good sebab dia centralized. Tapi saya tak berapa faham alasan yang diberi tu. Contoh, e-kasih dulu dia layak, sekarang tak layak, sebab tu kena create padu. Ataupun nak bagi subsidi bersasar, kena bagi create padu. Itu yang saya kurang faham. Padu on its own probably is a good idea, tapi nak jadikan alasan tu, itu yang saya tak berapa setuju. So tengok ini e-kasih. Tengok ada berapa agensi dalam ni. Daripada Kementerian Kewangan, daripada Kementerian Pendidikan, daripada Kementerian Kebajikan, Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Kebajikan, apa lagi kementerian. Lepas tu ada Felcra. Lepas tu boleh katakan kebanyakan Majlis Agama Islam Negeri. Maknanya untuk yang betul-betul memang ada rekod untuk golongan asnaf ataupun penerima zakat. Jadi memang betul-betul orang kata memang penerima asnaf lah, sebab Jabatan Zakat ataupun Majlis Agama dah verify. Jadi ini yang saya tak faham, kenapa Rafizi tak boleh nak guna data-data yang ni yang sedia ada ni, dah confirm memang benda ni dah verify. Sebab benda ni kena mohon tau. Dalam satu lagi flowchart kejap lagi saya tunjuk. Dalam tu pun dah beritahu dia kena mohon, kena verify. So itu satu part. Yang ni dekat penerima zakat ni, bukan senang. Dia kena go through few steps. So kalau agensi-agensi ni dia dah verify, jadi apa yang susah sangat nak link data ni kepada DOSM ataupun link kepada padu, daripada create orang kata from scratch, ataupun reinvent the wheel. So kenapa tak just guna balik? So itu persoalannya. So yang ni adalah flowchart untuk e-kasih. Tengok dia punya proses pun agak, I would say dia like compared to words, agak komprehensif ataupun quite ni lah komprehensif lah. Daripada check sama ada dia orang kata kenal pasti,
memang betul-betul miskin, golongan tergolong dalam kategori miskin. Lepas tu kena buat pendaftaran di pejabat daerah. Lepas tu kalau ada e-kasih, dan tak ada masalah lah. Tapi kalau tak ada, dia kena go through, dia kena daftar, lepas tu kena filter lagi, lepas tu kena ada go through pengesahan oleh mesyuarat focus group. So ada beberapa orang dalam focus group ni yang akan verify data-data ni. Jadi kalau benda ni dah orang kata boleh dikatakan foolproof, mungkin lepas beberapa tahun daripada kemiskinan tegak ini, yang hari tu Rafizi dengan Anwar cakap kemiskinan tegak dah orang kata dah basmi ataupun dah kurang tu. Ni antara sebab tak semestinya orang yang miskin tegar 10 tahun lepas masih maintain, ataupun orang yang dalam kategori miskin tegar tahun lepas masih miskin tegar tahun ni. So ini antara. Jadi mungkin lepas beberapa tahun, jarang-jarang dalam 2-3 tahun ataupun 5 tahun dia keluar daripada miskin tegar terus ke T20 ataupun M40. Dia masih dalam B40. Sebab tu B40 tu around 40% of the, orang kata dalam kota bukan kota atau median. So bottom 40. So mungkin dia keluar daripada bottom 90 tu, mungkin dia pergi dekat bottom 80 ataupun bottom 70, tapi still within that B40. Jadi golongan-golongan yang dalam kategori ini kemungkinan besar untuk beberapa tahun masih akan duduk dalam B40 yang patutnya diberi bantuan. Jadi e-kasih ni adalah satu, orang kata database yang agak cukup padu. Jadi tak perlu nak reinvent the wheel. Kata dulu dia dalam e-kasih tapi sekarang ni. Tapi kalau betul ada pun, tunjuklah data daripada 130,000 orang. Berapa orang? 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 10,000 orang, 100,000 orang yang pakai welfare Alphard. Jadi tak patut dapat bantuan. Tapi kalau katakan cuma 10 orang ataupun 2 orang, just exclude je lah. Lain lah kalau tiba-tiba ada 10,000 orang daripada miskin tegar tiba-tiba jadi M40 atau T20. Itu tak tahulah. Sebab tu kita kata DOSM pun ataupun Kementerian Ekonomi, kenapa tak keluarkan data? Kita tak suruh bagi nama penerima yang tiba-tiba daripada miskin tegar ada welfare atau Alphard. Kita cuma tanya berapa percentage ataupun berapa orang. Jadi at least kita tahu macam mana e-kasih ni ada loophole ke tidak. Sepatutnya tidak, sebab dia punya proses agak komprehensif. Jadi kalau ada katakan tiba-tiba 10,000 orang atau 20,000 orang yang dapat bentuk e-kasih tapi bawa welfare atau Alphard, then something is wrong. Tapi kalau setakat 2 orang, 5 orang menerima e-kasih tapi dia tiba-tiba bawa welfare, itu pun boleh jadi macam-macam orang kata andaian. Mungkin dia jadi supir ataupun driver. Kebetulan dia bawa, orang lain nampak, orang kata awak terima e-kasih bawa, tapi sebenarnya dia driver. Cuma tolong bawa pergi basuh kereta ke ataupun dia sewa kereta ke, just sebab masa tu mungkin dia nak balik kampung untuk raya, just ada duit lebih, dia nak rasa nak bawa welfare mungkin, ataupun mungkin dapat hadiah, ataupun mungkin dapat orang kata sebagai harta pusaka, ataupun dapat tak tahulah, mungkin tak adalah saya kata menang loteri, tiba-tiba dapat duit dah runtuh, dia dapat menang cabutan bertuah ke apa. So kita tak tahu. Sebab tu kita kata kalau dia terima e-kasih, sepatutnya tiap-tiap tahun ada review, siapa yang layak, siapa yang tak layak. So cara nak filter, tak perlu lah macam Rafizi tadi bagi tahu kena spend beribu-ribu, berpuluh ribu, berjuta-juta, beratus ribu untuk ni. Just ambil data penerima, ambil nombor IC, cross check data LSDN, JPJ. First of course LSDN lah. Kalau dekat LSDN dia ada tangga gaji. Kalau katakan tangga gaji untuk e-kasih ni 1,500 ke bawah, contoh, tiba-tiba LSDN tahun pertama tak ada data, tahun kedua tiba-tiba ada data 1,500. So mungkin masih boleh kita kata layak lah. Tapi tiba-tiba tahun ketiga atau tahun keempat, dia tangga gaji dekat LSDN tiba-tiba naik, contohnya lah 4,000 sebulan. That automatic e-kasih just letak not
entitled ataupun not qualified. Apa yang susah? Ataupun dekat LSDN, katakan properties, sebab kita stamp duty SNP kan, ada kalau ada nombor IC keluar property yang lebih daripada 200,000 atau lebih daripada 300,000, tiba-tiba ada nama dekat LSDN, then automatic tak layak. Kalau property below 100,000 atau 150,000, mungkin dia masih layak. Okay, janganlah terlalu kejam sangat. At least sebab harga rumah pun sekarang ni minimum dah 150,000, 200,000. Even yang kecil pun rumah teres. So at least bagilah peluang. Ataupun kalau kereta. So kalau kereta, kalau diterima IKASE, dia ada kereta yang kurang daripada 40,000 atau 50,000, masih kita katakan boleh lah terima lagi. Sebab harga sadar ataupun even Axiata pun dekat 40,000, 45,000. Tapi kalau tiba-tiba ada data dekat JPJ, kata dia mempunyai kereta yang berharga, contohnya lah 200,000 atau 100,000 ke atas, then just filter, automatic tak layak. Sebab jarang-jarang yang patutnya dapat orang kata IKASE, dia boleh mampu beli kereta yang mahal lah, katakan lebih daripada 80,000 atau lebih daripada 100,000. Okay, so just filter out. Kecuali kalau dia dapat orang kata sebagai cabutan bertuah. Tapi even kalau dia dapat sebagai cabutan bertuah, as long as ada data dia, kita kata mungkin tahun ketiga atau tahun keempat, kita kata dia tak layak, tapi dia rasa dia layak, then dia kena mohon balik. Apa yang susah? Saya rasa kalau sama ada kerajaan buat IKASE ataupun kerajaan buat padu, benda ni akan berlaku juga. Jadi bagi saya rasa tiba-tiba sekarang padu, contohnya lah, katakan si Ali ke si Ahmad, dia isi, dia kata dia tak ada kereta, contohnya lah, ni. Tapi lepas 2 tahun tiba-tiba dia ada kereta, katakan 100,000. Okay, takkan kita terus padu dia nak penalize automatically. Mungkin yang kereta yang 100,000 tu mungkin dia dapat cabutan bertuah, ataupun dia join apa-apa kontes, ataupun dia mungkin orang kata ada adik-beradik tolong tukar nama. So ada macam-macam andaian boleh berlaku. Jadi benda ni is always, orang kata is quite dynamic data. Jadi macam tadi saya cakap tu, okay, padu on its own probably bagus untuk kita nak buat orang kata job mapping, nak tengok lokasi apa semua. Tapi cuma saya tak berapa setuju ataupun tak berapa berkenan bila Rafizi atau Menteri berkenan kata padu is like a be all and all. Okay, kita padu tu macam apa ya, dia akan orang kata selesaikan solusi semua masalah yang sebelum ni berlaku dekat contoh IKASE ataupun apa-apa yang sistem lah. Okay, sebab sama ada IKASE ataupun dekat padu, dia punya konsep ataupun dia punya challenges yang akan berlaku lebih kurang sama je. Cuma padu bila ada, dia akan memberi kelebihan in terms of orang kata big data lah. Okay, untuk kita buat analisa. Itu je. Nak bagi subsidi besar apa semua tu masih boleh pakai IKASE, BRIM ataupun melalui apa kata yang bantuan sekolah tu, okay, BPA. So benda tu semua boleh guna. Okay, so fikir-fikirkanlah.